rumuskan di sini. Masalah dia begini. Waktu saya bertanding di Sungai Buloh, ya, Parlimen Sungai Buloh pada pilihan raya yang lepas, di Sungai Buloh ada satu institusi yang sangat terkenal, iaitu penjara Sungai Buloh. Dan saya sempat pergi melawat penjara Sungai Buloh dan menyantuni warden dan juga warga kerja di penjara Sungai Buloh, Khairil. Dan saya tanya kepada mereka, penjara Sungai Buloh ni sesak ataupun tidak? Dan mereka semua jawab sesak. Sebenarnya penjara Sungai Buloh mempunyai penghuni, iaitu banduan, 2 kali ganda lebih daripada kapasiti sebenar Sungai Buloh. Dan saya difahamkan bahawa di Malaysia, di keseluruhan penjara di Malaysia yang sesak ni, lebih daripada 60% daripada banduan penghuni penjara terdiri daripada pesalah dadah dan kebanyakan adalah pesalah dadah ringan ataupun minor drug offenders. Ini yang jadi isu dia sekarang. Sekarang ini kalau dia ditangkap atas kesalahan ringan, mereka mempunyai dadah atas badan mereka sendiri dan kuantitinya sangat kecil, tetapi dihukum dan dihantar ke penjara. Dan akibat daripada itu, penjara kita sesak dan masa depan mereka juga gelap. Sebab tidak ada peluang kedua, nanti ada banyak stigma di kalangan masyarakat kerana mereka bila keluar nanti adalah bekas banduan dadah, ya. Jadi ini saya rasa kena dilihat semula. Penjara kita sesak dan adakah hukuman yang ada sekarang ini betul-betul yang paling efektif untuk kesalahan ini? Mungkin Khairil nak cerita sikit tentang penyelidikan ataupun research yang dibuat oleh The Centre. Terima kasih KJ. Jadi pengumuman Datuk Seri Saifuddin Nasution ni memang pengumuman yang ditunggu-tunggulah oleh kumpulan-kumpulan yang menyokong reformasi penjara, kumpulan-kumpulan yang menyokong reformasi undang-undang dadah negara. Macam KJ dah sebut tadi, punca kepada kesesakan penjara kita ini jelas. Jadi the task now is just to try to tackle the source of this issue, kan? Dan the source of this issue ialah undang-undang dadah kita yang memang agak keras lah, yang agak punitive. Akta dadah berbahaya kita, Dangerous Drugs Act kita memang memperuntukkan hukuman penjara untuk salah dadah for the whole range of drug offences. Termasuk yang ringan? Termasuk yang ringan. Jadi pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution ini, harapnya jadilah dibentangkan dan diluluskan, akan membolehkan pesalah dadah ringan, pesalah yang macam KJ sebut tadi yang dijumpai ada dadah berkuantiti kecil di atas badan mereka ataupun mereka yang didapati menggunakan dadah dalam kuantiti kecil untuk dihantar ke rawatan, untuk dihantar ke rehab dan tidak dihantar ke penjara. Jadi The Centre memang dah lama mengkaji isu dadah ini, tapi salah satu benda yang saya beritahu pada researchers kita, mungkin kita selagi boleh kita elakkan this particular word lah, decriminalisation, sebab wacana berkenaan polisi dadah di negara kita ni masih belum meluas lah. Jadi bila kita sebut the word decriminalisation ataupun penyah jenayahan dadah ini, takut dia akan dikonflikkan pula dengan legalisation. Tapi akta yang diumumkan ini, akta penyalahgunaan dadah dan substance ini, kalau jadi, the effect is tantamount to decriminalisation lah, sebab kita tidak akan hukum lagi pesalah dadah. But there is a sanction lah. The sanction is pergi rawatan. Dia akan dihantar untuk rawatan. Actually, sekarang ini pun memang ada that provision melalui akta penagih dadah kita, dan akta yang diumumkan ini sebenarnya akan gantikan akta penagih dadah ini. Cuma akta penagih dadah ia masih berasaskan hukuman. Maksudnya orang yang ditangkap atau ditahan itu masih perlu dibawa ke hadapan magistrate. Criminal justice system. Betul. Ya, okey. So, sebab saya datang daripada latar belakang sebelum ni sebagai Menteri Kesihatan, saya mantan di Kesihatan. Ketagihan dilihat sebagai satu isu kesihatan sekarang ni, bukan isu jenayah. Addiction is a health issue.
Sebab itu kita harus pivot ataupun kita harus berpindah daripada tindakan punitif semata-mata kepada tindakan yang lebih rehabilitatif ataupun pemulihan. Ini isu dia sekarang. Sebab terlalu ramai yang mempunyai kuantiti yang kecil. Ini bukan drug dealers pun. Sebenarnya punitif ini kita nak tangkap drug traffickers. Kita nak tangkap drug kingpin. Kita nak tangkap drug lord yang bawa kuantiti-kuantiti yang besar ni. Tetapi akhirnya yang kita tangkap dan kita sumbat dalam penjara adalah remaja-remaja Malaysia, Melayu, Cina, India yang semua. Bila dia masuk dalam penjara, Syaril, you know that the rate of Recidivism ini adalah perkataan dia akan berulang kesalahan selepas dia keluar daripada penjara. Bila dah masuk penjara, kemungkinan dia akan mengulang kesalahan itu adalah lebih tinggi daripada mereka dipulih melalui rehabilitation. Saya nampak perkara ni KJ, kita tak boleh lari daripada soalan yang lebih falsafah sikit lah. Iaitu apa sebenarnya yang masyarakat kita nak? Apakah set nilai? What's our value system dalam Malaysian society yang sedia ada dan apa yang kita cuba aspire tu? Kalau kita punya masyarakat dan juga budaya kita ataupun secara majoritinya melihat dadah ni sebagai benda yang kotor dan itu definisi tunggal tentang dadah. Dan sesiapa saja yang terbabit dengan dadah, sikit ke banyak ke, dia itu nombor 10 bagi dia. Sebab benda itu adalah najis, kan? Masa tak tahulah zaman KJ 80-an dadah adalah najis. Zaman saya pun zaman 90-an pun saya ingat ada lagi terma dadah tu najis. Dan itu sebenarnya pengenalan saya kepada konsep dadah itu adalah dengan benda yang dilihat yang perlu dijauhi. Mak ayah saya pun mengatakan benda ni perlu dijauhi. Memang betul lah, memang perlu dijauhi. Tapi cara disampaikan tu oleh media dalam segala pendedahan saya waktu membesar adalah benda ni benda yang cukup tak baik. Dan sesiapa yang terbabit ni adalah mereka yang jahat.